Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, kita akan sambung lagi masih dalam subtopik 9.1 yang lepas. So, kita sambung lagi dengan pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Okey, rantai makanan, kamu semua dah tahulah dia punya basics kan. Contohnya tumbuhan dimakan oleh um, tumbuhan ataupun daun kan dimakan oleh pengguna yang pertama. So siapa yang pengguna yang pertama itu contohnya ulat beluncas kan. So ulat beluncas dimakan oleh pengguna yang kedua. So pengguna yang kedua itu dimakan oleh pengguna yang ketiga contohnya lah. So itu adalah dikira sebagai rantai makanan. Okey. Kita tengok dulu, organisma di dalam sebuah ekosistem saling berinteraksi antara satu sama lain dalam bentuk hubungan pemakanan. Macam cikgu cakap tadi lah. A ataupun pengeluar dimakan oleh B, B dimakan oleh C, C dimakan oleh D. So, dekat situ kita boleh nampak hubungan pemakanan. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah satu urutan pemindahan tenaga dari satu arastrof ke arastrof yang berikutnya bermula dari pengeluar ataupun pengeluar ini biasanya organisma autotrof ataupun dia boleh melakukan makanannya sendiri, boleh membuat makanannya sendiri. So itu adalah pengeluar. So pengeluar dimakan oleh A, dimakan oleh B, itu yang akan jadi rantai makanan. So rantai makanan ini adalah urutan pemindahan tenaga. Maksudnya yang di bawah, okay, pengeluar yang mula-mula itu ada tenaga 100% lah kan. Lepas tu dia akan pindahkan tenaganya kepada pengguna yang pertama itu. Contohnya tumbuhan dimakan oleh beluncas. So tenaga daripada tumbuhan dipindahkan kepada beluncas. Beluncas dimakan oleh burung. So burung tu dah ambil tenaga daripada beluncas. Okay. Begitulah seterusnya. So rantai makanan ini akan menunjukkan pemindahan tenaga dari satu arastrof ke arastrof yang seterusnya. Okey. Satu siratan makanan menggambarkan hubungan pemakanan dalam sesebuah komuniti. Siratan makanan ini terbentuk daripada beberapa rantai makanan. Organisma dalam semua rantai makanan saling bersandaran antara satu sama lain dalam aspek pemakanan. Okey, kita tengok contoh. Siratan makanan ini dimulakan oleh pengeluar. So, mana-mana pun dalam rantai makanan ataupun siratan makanan pun mesti bermula dengan pengeluar. Sebab pengeluar ini, dia menghasilkan, mensintesis makanannya sendiri. Okay? Sebab pengeluar yang berfotosintesis dan menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga kimia dalam bentuk makanan yang disimpan di dalam organ akar, buah, batang ataupun daun. So itu adalah pengeluar lah. Ingat, pengeluar adalah organisma yang boleh melakukan proses fotosintesis. Mestilah tumbuhan. So dia menukarkan tenaga cahaya matahari ditukarkan kepada tenaga kimia. Tenaga kimia tu sebab ia hasilkan makanan. So makanan itu disimpan dalam organ tumbuhan tersebut. Organ tumbuhan contohnya akar, buah, batang ataupun daun. Okay. So ini adalah contoh siratan makanan. Okay, mana pengeluar? Okay, tengok kat sini. Tumbuhan. So tumbuhan dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh musang. Musang dimakan oleh singa. So ini adalah rantai makanan yang pertama.
Okey, kemudian ada banyak rantai makanan kat sini. Tumbuhan dimakan oleh arnab, arnab dimakan oleh kucing hutan dimakan oleh singa. So, 2 rantai makanan. Rantai makanan seterusnya, tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh kucing hutan dimakan oleh singa. Okey, dah 3. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Dah 4 rantai makanan. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu. So, 1, 2, 3, 4. Ada 5 rantai makanan kat sini. So, 5 rantai makanan ini akan bergabung. Kita nampak dalam satu ini, inilah dipanggil sebagai siratan makanan. Okay, seterusnya, piramid ekologi. Okay, rantai makanan dan siratan makanan menggambarkan hubungan pemakanan antara organisma. Okay, apabila satu organisma memakan organisma yang lain, okay, berlakunya pemindahan tenaga. Macam kita tengok di awal tadilah. Okay, contohnya ini daripada pengeluar. So, tenaga daripada pengeluar akan dipindahkan kepada pengguna yang pertama. Okay, tenaga daripada pengguna yang pertama dipindahkan kepada pengguna yang kedua. Okay, itulah maksud dia apabila satu organisma makan organisma lain, berlakunya pemindahan tenaga. Okay. Dalam satu interaksi makanan, apabila arastrof meningkat, apabila arastrof meningkat, bilangan individu, biojisim dan jumlah yang terkandung dalam setiap individu bagi setiap arastrof juga akan berubah. Okay. So, ini 1 arastrof, 2 arastrof, 3 arastrof. Maksudnya, apabila arastrof itu meningkat, bilangan individu akan berubah, biojisim pun akan berubah, jumlah tenaga yang terkandung dalam setiap individu juga akan berubah. Okay, ini nanti kita akan tengok satu persatu selepas ini. Okey, next, kesemua faktor tersebut boleh digambarkan dalam bentuk piramid ekologi yang terdiri daripada, ini kita akan tengok, piramid bilangan, piramid biojisim dan juga piramid tenaga. Okey, boleh ya? Okey, piramid bilangan. Okay. Ini bentuk piramid lah kan? Macam piramid makanan seimbang tu lah. Okey, so pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Okay. Bilangan organisma berkurang dan saiz organisma bertambah apabila menaiki arastrof. Yalah kan? Okay. Maksudnya di bahagian pengeluar bawah sekali ini, bilangan organismanya ataupun bilangan tumbuhannya banyak. Semakin ke atas, okay, pengguna primer berkurang daripada pengeluar. Pengguna sekunder kurang daripada pengguna primer. Macam itulah maksudnya. So, bilangan organisma berkurang dan saiz organisma bertambah apabila menaiki arastrof. Okey. Tengok keterangan dia, bahagian paling bawah mempunyai bilangan yang paling besar dan merupakan arastrof yang pertama. So, ini adalah arastrof yang pertama. Okay, yang mewakili bilangan pengeluar. Okey, bahagian piramid seterusnya merupakan arastrof kedua, arastrof ketiga dan arastrof yang keempat. So, itu adalah arastrof yang mewakili bilangan pengguna primer, sekunder dan tertier. Semakin tinggi ke atas piramid, semakin kurang bilangan organisma dalam setiap aras dan semakin besar saiz organisma.
Pengguna primer dengan pengguna tertier. Mestilah saiz pengguna tertier lebih besar kan. Okey, so itu adalah piramid makanan. Seterusnya, piramid biojisim. Okey, so kita tengok di arastrof yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Apabila menaiki arastrof, jisim keringnya akan berkurang. Okey, keterangan dia, piramid ini menggambarkan biojisim yang boleh dibekalkan kepada organisma dalam arastrof yang berikutnya. Okay. Contohnya, jumlah biojisim pengeluar yang dimakan oleh pengguna primer ini lebih tinggi daripada biojisim pengguna primer dalam ekosistem. Okey. Maksudnya jisim kering untuk pengeluar adalah tinggi. Okey. So, jumlah biojisim pengeluar itu adalah tinggi. Kemudian, bila dia menaiki arastrof, dia akan semakin berkuranglah. So, biojisim untuk pengguna primer itu adalah kurang daripada pengeluar. Begitu juga untuk pengguna sekunder. Biojisim untuk pengguna sekunder adalah kurang berbanding dengan pengguna primer. Okey, begitu juga dengan jumlah biojisim pengguna sekunder rendah daripada pengguna primer. Okay, semakin tinggi kebahagiaan atas piramid, semakin kurang jumlah biojisim. Okay, semakin kurang jumlah biojisim. So, kita boleh tengoklah daripada angka yang ditulis. Okay, so itu adalah piramid biojisim. Seterusnya, piramid tenaga. Okey, piramid tenaga ini kita boleh tengok di bahagian bawah, pengeluar arastrof yang pertama, tenaganya adalah 100% kerana dia menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Kerana pengeluar ini adalah tumbuhan hijau yang menjalankan fotosintesis dan tenaga cahaya yang diperolehi itu ditukarkan kepada tenaga kimia, iaitu makanan yang dihasilkanlah. Kemudian, tenaga ini akan dipindahkan ke arastrof yang kedua, iaitu pada pengguna primer. Apabila pengguna primer memakan tumbuhan tersebut ataupun memakan pengeluar tersebut. Tenaga yang ada dalam molekul makanan ini mungkin disimpan dalam tisu badan ataupun dipindahkan ke persekitaran dalam bentuk bahan kumuh ataupun disingkirkan melalui tinja. Okey. So kita boleh tengok yang ada nota kecil kat sini, tenaga juga akan dibebaskan sebagai haba. Okey, apabila molekul makanan diuraikan untuk proses respirasi dan tindak balas lain, sesetengah tenaga inilah yang dibebaskan sebagai haba. Okey, so hanya sebahagian kecil sahaja tenaga dalam makanan ditukarkan kepada tenaga yang disimpan dalam tisu badan sebagai penambahan biojisim organisma tersebut. Okay, hanya 10%. Okay. Hanya 10% sahaja yang dipindahkan daripada satu arastrof ke arastrof yang berikutnya. Okay. So 10% daripada 100%, 10 lah. 10% daripada 10, 1. 10% daripada 1, 0.1. Sebab tu kita tengok pengguna yang paling atas, pengguna tertier hanya mendapat 0.1% tenaga. Okay. Dan hanya dapat 10%. 90% lagi dia akan hilang ke persekitaran melalui haba juga. Okay. So proses melalui haba, selain itu dia juga boleh hilang melalui proses-proses metabolisme, kan? Proses hidup, perkumuhan, penyahtinjaan bagi organisma itu sendiri. Jadi,
organisma yang berada pada astraf yang paling rendah, yang paling bawah, mempunyai kandungan tenaga yang lebih banyak berbanding dengan organisma yang berada pada astraf yang lebih tinggi. Sebab yang bawah tu 100%. Bila naik ke atas, 90% tu akan hilang. Yang dapat hanyalah 10%. Okey. So, itu adalah piramid tenaga. Sebenarnya konsep dia tetap sama. Kamu perlu tahu bila dia menaiki astraf ini, apa yang terjadi pada tenaganya, pada biojisimnya. Next, kita tengok pula jenis interaksi antara komponen biosis. Kita tahu komponen biosis adalah komponen benda hidup. So, kita tengok interaksi ataupun hubungan antara komponen biosis ini. Okay, sebagai manusia, sebagai pengenalan, manusia kita hidup dalam sebuah komuniti. Setiap ahli dalam komuniti tersebut hidup saling memerlukan antara satu sama lain. Begitu juga dengan haiwan dan tumbuhan yang saling berinteraksi dalam sebuah ekosistem dengan pelbagai cara. So, kita akan tengok beberapa jenis interaksi yang utama iaitu saprofitism, simbiosis, pemangsaan dan persaingan. So, ada 4 jenis interaksi. Juga terdapat 2 jenis persaingan iaitu persaingan intraspesies dan juga interspesies. So, ini yang kita akan tengok 4 jenis interaksi dan 2 jenis persaingan. Okey, pertama, saprofitism. Saprofitism ataupun saprofitisme merupakan interaksi organisma yang mendapat makanan daripada bahan organik mati. Saprofit. Okay, dah banyak kali dah kita ulang saprofit. Sebagai contoh cendawan yang tumbuh di atas batang pokok mati. Maksudnya, dia mendapat makanan daripada pokok yang mati ini. Saprofit. Contoh saprofit ni adalah cendawan ni lah. So, cendawan dia dapat nutrien, dia dapat makanan daripada bahan yang mati, pokok yang mati ini. So, itu adalah saprofit. Okey, simbiosis. Simbiosis berlaku apabila spesies berlainan hidup bersama dan berinteraksi antara satu sama lain. Okey. Mutualism, commensalism, parasitism. So, simbiosis ini pula ada 3. Okey. Pertama, mutualism. Mutualism ataupun mutualisme, bahasa Melayu betul, mutualisme. Mutualism ialah interaksi yang memberikan keuntungan kepada kedua-dua organisma. Maksudnya dua-dua akan untung. Contohnya, buron tiung mendapat makanan iaitu kutu di badan kerbau. Manakala kerbau bebas daripada kutu. Okay, maksudnya dua-dua yang dapat untung. Okay, mutualism adalah hubungan di antara kerbau dengan buron tiung. Buron tiung dia makan kutu pada kerbau. Jadi dia dapat makanan. So, untung buron tiung kan. Kerbau pula dia akan hilang kutu bila buron tiung memakan kutu di badannya. Untung juga kerbau. So, itulah dikatakan interaksi mutualism, iaitu interaksi yang memberi keuntungan kepada kedua-dua organisma. Okey, yang kedua adalah commensalism. Commensalism ialah interaksi yang memberikan manfaat kepada salah satu organisma sahaja, tetapi organisma yang satu lagi tidak mudarat. Sebagai contoh, ikan jerung tidak mendapat apa-apa keuntungan dari Sebagai contohnya, ikan jerung tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada ikan remora, sedangkan ikan remora mendapat makanan daripada serpihan makanan ikan jerung. So, kalau kita tengok gambar ikan jerung dan ikan remora. Ikan jerung, ikan remora kat bawah ni.
So ikan jerung dia tak ada apa-apa keuntungan daripada ikan remora, tapi ikan remora dia dapat makanan daripada ikan jerung. So itu adalah commensalism. Okey. Seterusnya adalah parasitism. Parasitism adalah interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan organisma yang satu lagi mendapat kerugian ataupun mendapat mudarat. Sebagai contoh, cacing pitar di dalam usus manusia. Okey, cacing pitar tersebut mendapat keuntungan sebab dia menyerap nutrien. Apa yang berlaku kepada manusia adalah kerugian kerana manusia akan kekurangan nutrien sebab nutrien tu dah diserap oleh cacing pitar. So itu adalah parasitism. Okay. Okay. So habis simbiosis tadi ada 3. Kemudian yang seterusnya adalah interaksi pemangsaan. Okay, interaksi pemangsaan ini ia melibatkan satu organisma pemangsa yang makan organisma lain iaitu mangsa. Contohnya pemangsa burung hantu. Menangkap dan makan mangsanya adalah tikus. Simple saja pemangsaan. Yang dimakan itu adalah mangsa. Okay. Okey, seterusnya adalah persaingan. Okey, persaingan kita tengok tadi ada 2 kan, interspesies dan intraspesies. Okey, persaingan ini berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk nak dapatkan keperluan asas. So, apa keperluan asasnya adalah makanan, air, cahaya dan juga pasangan. Okay. Yang kita tengok sekarang adalah 2 jenis persaingan iaitu inter dan intra. Okay. Persaingan interspesies ini contohnya persaingan antara tumbuhan yang berlainan spesies. Kalau inter berlainan, kalau intra spesies yang sama. Okay. Persaingan antara tumbuhan yang berlainan spesies untuk mendapatkan cahaya matahari. So, tumbuhan ini masing-masing bersaing untuk mendapatkan keperluan asasnya iaitu cahaya matahari. So, persaingan ini antara spesies yang berlainan. Jadi, ia adalah persaingan interspesies. Okay. Persaingan intraspesies pula contohnya persaingan antara haiwan yang sama spesies untuk mendapatkan pasangan untuk mengawan. So, kalau kita tengok spesies yang sama. So, dia bersaing untuk dapatkan keperluan asas dia iaitu pasangan. So kalau spesies yang sama, inilah yang dikatakan persaingan intraspesies. Okay, boleh ya? So sampai situ untuk part subtopik 9.1 part yang kedua. Okay, next nanti kita akan tengok part yang ketiga pula. Okay, terima kasih.